Okey, baik. Okey, sekarang ni kita tengok satu contoh soalan lah. Okey, iaitu soalan berkaitan dengan bab yang ke-8 tingkatan 4 Okey. Soalan ni pun sebab ada pelajar yang tanya jadi saya tolong jelaskan lah. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan macam ni? Okey, raja di bawah menunjukkan trapezium KOABC dan titik P terletak pada AC. Titik P terletak pada AC. Diberi OA adalah 12U. Okey. O ke A adalah 12U, OC adalah 9V dan OA KOA adalah juga 3/2 kali CB. Okey, 3/2 kali CB. Okey, jadi yang pertama, okey, sebelum tu kita label, bila kita dapat soalan vektor, kita label dulu OA tu arahnya O ke A. Jadi kita labelkan arah dia supaya nanti kita tak keliru lah. Okey, ke sana. Jadi OC, okey. OC. OC ke sinilah, okey, OC. Lepas tu OA, ni tadilah OA adalah 3/2 kali CB. Kita labelkan yang tu dulu. Okey. Jadi kalau boleh tulis terus lagi baguslah, 12U. Lepas tu 9V. Macam ni. Okey. Okey, soalan pertama dia nak tahu apa? Dia nak tahu ungkapkan dalam sebutan U dan V. Okey, ungkapkan dalam sebutan U dan V bagi vektor yang inilah CA dengan vektor OB. Jadi yang pertama dia kata CA dulu. Okey, tengok C ke A. Jadi kita buat anak panah siap-siap. C ke A. Penting tu anak panah. Jadi kita nak ungkapkan dalam sebutan U dan V. Jadi CA, kita ingat balik kaedah dia. Maknanya perjalanan daripada C ke A, kita boleh lalu jalan CO OA. Jadi kita pun buat anak panah CO dan OA. Okey, tengok anak panah ni yang saya kata penting ni anak panah ni. Okey. Sebab nanti kamu tengok dia akan bertembung dengan ini. Jadi kalau dia bagi OC adalah 9V, maka CO nanti adalah negatif 9B. Itu yang penting tu sebenarnya. Okey. Yang pentingnya kita tahu anak panah dia tu Okey. Jadi perjalanan yang pertama CA. Jadi CA ni ada dua, boleh lalu juga CB tambah dengan B ke A. Boleh juga lalu jalan itu. Kita tengok mana yang terbaik lah. Kalau kita tengok soalan ni C ke A ni, kalau lalu CB BA, cuba tengok maklumat dia, ada ke dia bagi CB dengan BA? Okey, ada dia bagi BA? Tak ada. CB ada dia bagi berapa-berapa vektor dia? Adalah kat sini kan, tapi tak cukup maklumat sebab BA tu BA tu tidak ada maklumat direct daripada maklumat soalan ini. Jadi kalau CO tambah dengan OA, memang ada. CO ni OC, kalau CO negatif 9V lah. CO ada lah. CO ada sudah. Jadi OA kita tengok ada. OA dia bagi apa? Ni ada OA 12U. Jadi ada semua maklumat yang diperlukan ada dalam soalan itu. Jadi kita buatlah CA. Okay, yang pertama saya buat sebelah sinilah. Jadi yang yang tadi A1. Okay, jadi first step dulu, tulis dulu dia punya lorong dia ataupun dia punya vektor dia tu, perjalanan dia dari mana ke mana. Jadi C ke A tu kamu buat CO tambah dengan O A. Tulis dulu macam ni. Okay, sebab saya dapat maklumat ini pun ada markah dia. Ini pun ada markah dia. Jadi rugilah kalau tak tulis yang first step ini. Okay. Jadi masukkan sajalah maklumat. Okay, CO adalah kalau OC 9V. Kalau CO terbalik mesti ada negatif, itu sahaja. Okay, jadi letaklah negatif V tambah dengan OA adalah 12U. Okey pula. OA adalah 12U. OA ni kan dia sama arah dengan OA dalam soalan kan. Memang tak berlawanan arah dia sama arah, maka tiadalah negatif dia. Jadi ikut sajalah OA dia bagi sudah.
Okey, jadi tengok balik soalan dia. Dalam sebutan U dan V, kita cek jawapan kita ni, CA ni adakah dalam sebutan U dan V? Ada U, ada V, okey lah. Okey. Jadi itu yang pertama. Okey, untuk yang kedua. Okey, OB. Tengok macam mana kita nak selesaikan OB. Okey, jadi untuk itu kita lukislah perjalanan O ke B. Okey. Okey, O ke B. Kita tak tahulah dia lalu ke tak lalu ni P kan, tapi kita dapat tahu daripada soalan B, dia kata titik O P B itu adalah segaris. Jadi untuk jawab soalan OB ni kita belum tahu lagi sama ada dia lalu limpas, dia bersentuh dengan P atau tak. Saya lukis ni ikut ini saja, O ke B. Tak semestinya sentuh P lah, tapi sebenarnya dia bersentuh lah sebab daripada soalan yang berikutnya dia bagi tahu O P B segaris. Tapi ketepikan dulu soalan B, kita nak selesaikan OB. Jadi OB tu warna hijau ni, nak panah hijau ni. Jadi kita tengok perjalanan dia, mana yang O ke B, ada berapa pilihan? Kita ada OC tambah CB. Yang pilihan kedua kita ada OA tambah AB. Mana yang kita nak pakai? Kalau saya akan pakai pilihan pertama tadi, OC tambah CB. Jadi saya buat anak panah dia O ke C tambah C ke B. Yang hijau. Yang asal dia ni OC tu asal dia yang warna purple ni Ni warna purple ni asal dia. Jadi warna hijau tu dia sama arah. Jadi ini je lah dia punya vektor OC tadi tu. Jadi OC tambah CB. Jangan letak negatif pula. Negatif tu untuk yang orange tadi tu soalan sebelum tu soalan yang sebelum ni. Jadi OC tambah CB. Kenapa saya tak pilih OA AB? Okey, tengok. OA ada dibagi. Tapi masalahnya AB, kamu tengok dalam ni, adakah AB, 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 AB? Tak ada secara direct. Ni je maklumat dia bagi, dia tak ada direct bagi tahu. Tapi kalau saya pilih laluan ni, OC campur CB. OC ada. Ada sudah OC. CB, mana ada cikgu? Ada. CB ada. Ni dia sebut CB. Ni kaitan dia dengan OA. Kalau kamu pindahkan di sebelah ni, 2 ni pindah ke sini jadi darab kan. Lepas tu 3 ni pindah ke sini jadi bahagi. Jadi 2/3 OA adalah CB. Jadi kita boleh tahu CB tu daripada maklumat sini. OA ada sudah tadi. OA ada sudah. Jadi masukkanlah nanti dalam sini. Jadi saya tulis step dia. Jadi OB saya akan pilih perjalanan OC tambah CB. Jadi saya akan buat sekarang saya guna warna hijau lah, maknanya menunjukkan OB. OB adalah OC campur dengan CB. OC kita tahu dia adalah 9V. CB, kita tengok balik CB. Tadi apa saya cakap tadi? CB adalah ni kalau kamu pening, kamu buat dulu dari sini. Jadi 2OA, lepas tu pindahkan 3 bahagi 3 lagi, itu baru sama dengan CB. Sebut bawah sikit OA. Jadi CB tu saya gantikan dengan benda ini. Jadi 2 CB ni dia akan jadi 2/3 kali OA. Jadi kita masukkan saja lagi OA kat sini. Jadi 9V tambah dengan 2/3. OA tadi berapa? 12U. Saya buat kurungan 12U. Sekarang mahu siap sudah ni. Jadi 9V tambah dengan 3 bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. 2 darab 4 dari 8. 8U. Jadi tengok balik, adakah ini dalam sebutan U dan V? Betul lah. Maka kita dapat sudah jawapan dia. Jadi saya ingatkan balik yang dekat sini lah. Kalau kita nak tahu CB, maknanya 3/2 tu, 3/2 ni saya kena pindahkan lah. Jadi cara pindah tu macam biasa lah. Kan ini kan per 2. Kalau per 2, maknanya bahagi 2. Kalau kita pindah, jadi darab lah kan. Jadi 2 darab OA. 2 darab OA. Lepas tu 3 ni kan dia di nombor 3 tu kan, kalau kita nak pindah jadi bahagi lah. Kan 3 darab dengan CB kan, jadi kita pindah jadi bahagi. Sebab tu dia jadi 2/3 ni kat sini ni.
Dekat sini ni 2/3 ni. Asalnya 3/2. Pindah jadi 2/3. Kalau senang cerita, terbalikkan saja pecahan dia. Kalau sini 3/2, jadilah di sini 2/3 kalau kita pindahkan. Okey? Tu je. Okey, sekarang kita tengok soalan B. B ni yang mencabar sedikit lah. Okay, diberi bahawa CP adalah sama dengan K kali ganda CA. Okay, CP adalah K kali ganda CA. Okay. Dengan keadaan K ialah pemalar. K itu adalah nombor biasa lah, nombor pemalar. Pemalar tu maksudnya nombor lah. Okay, mungkin 5, 6, 7, 8. Okay. Cari nilai K. Itulah yang dia suruh cari tu. Cari nilai K jika titik O, P, B adalah segaris. Jika titik O, titik P, titik B adalah segaris. Maksudnya semua ini dalam satu barisan. Satu garisan yang sama. Itu maksud dia. Okay. Okay, mula-mula kalau kamu tengok soalan vektor, biasanya soalan paling last tu macam ni lah gaya dia. Tapi jangan pening. Kamu tengok dulu maklumat dia ni. CP sama dengan KCA. Kita akan pakai juga maklumat daripada soalan sebelum tadi. Kita nak cari yang sebelum tadi, mesti ada pakai juga. Jadi maksudnya kat sini, kamu masukkanlah dulu CP tu sama dengan KCA. KCA kan sudah ada tadi. CA sudah ada. Jadi masukkan dulu. Jadi CP kamu buatlah. Ni saya sudah buat kat bawah ni. CP sama dengan KCA. Jadi CA ni gantikan. Kita sudah carikan tadi yang sini kan. Jadi masukkan yang tadi tu dalam sini. Okay, lepas tu darab masuk. K darab masuk ke dalam. K dapatlah macam ni. K dapat macam ni. Okay, lepas tu apa lagi? Ni maklumat yang ini kita sudah pakai. Jadi yang ini lagi. Okay, dia kata titik O, P, B adalah segaris. Maksud O, P, B segaris tu, apa yang kita kena buat persamaan dia? Kalau dia kata O, P, B sebaris, kita boleh buat persamaan kita sendiri. Ni yang menarik ni sebenarnya. Jadi saya boleh buat OP sama dengan lambda kali OB. Okey. Tak kisahlah, kamu boleh buat OP salah satu ke salah dua daripada tiga-tiga ni. Maksudnya OP adalah lambda kali ganda OB. Ataupun kamu boleh buat juga OB adalah lambda kali ganda OP. Ataupun kamu boleh buat PB adalah lambda kali ganda OB. Tak kisahlah, sebab dia dalam satu barisan yang sama, kita boleh create persamaan kita sendiri. Tapi saya buat yang ini. Saya pilih yang ini. OP sama dengan lambda kali ganda OB. Okay, lambda ni tak kisah simbol apa kamu pakai. Pakai simbol alpha ke. Tapi saya sudah biasa dengan lambda ni. Mungkin buku teks lama lah kan dia pakai lambda. Saya pun tak ingat, tapi memang sudah biasa dengan lambda. Jadi ini pun pemalar macam K tadi itulah. Ni. Okay. Tapi saya guna simbol lain lah. Ini K untuk yang tadi. Jadi lambda untuk simbol yang baru. Yang untuk yang ini. Jadi saya pilih OP sama dengan lambda OB. Okay. Ini persamaan saya. Tapi ingat, kena pastikan nanti dia link dengan ni. Okay. Kenapa saya pilih yang ini? Okay, nanti sebab apa saya pilih yang ni? Sebab OP, okay, OP tu, okay, OP dia ada kaitan dengan CP. Okay, yang tadi adalah CP kan? CP adalah benda lah ni, yang belakang ni kita dapat tadilah. Okay, dapat darab masuk K semua tadi tu. Tapi CP tu, okay, pastikan dia ada kaitan dengan yang kita baru bina tadi, OP. Jadi CP C ke P. Okay, saya boleh lalu jalan CO dengan OP. Sebab itu saya pilih persamaan saya ni, yang dia kata OPB segaris tadi tu, saya pilih OP duduk depan. Sebab dia berkait dengan CP nanti, yang kita akan guna balik yang sini nanti. Tapi kita buat satu-satu. Kita buat ini dulu Ini persamaan yang kita buat sendiri tu. Ni saya tulis kat bawah. Ni yang kita akan buat. Jadi OP sama dengan lambda kali ganda OB. Jadi kalau kamu ingat OB, okay, OB sudah dapat kan daripada jawapan soalan yang sebelum tu. Jadi sebab itulah kita bina persamaan itu
mesti ada dia punya jawapan daripada soalan sebelum. Kita pakai balik apa yang kita sudah cari. Kan kita sudah cari tadi OB. Mesti muncul balik tu di sini tu. Dia akan muncul balik di sini, kita akan pakai juga benda yang kita sudah cari. Itulah biasanya soalan vektor begitulah. Okey. Jadi lambda darab dengan OB. Jadi saya masukkan OB tu masuk dalam sini, gantikan yang jawapan kita daripada soalan sebelum tadi tu. Okey, lambda darab masuk ke dalam, jadilah macam ni. Jadi kita ada persamaan kita OP. Ni saya tulis balik kat sini. Okey, OP sama dengan itulah. Okey. Sekarang ni kita nak tengok kaitan dengan CP tadi. Kita ada sudah CP. Ni pun saya tulis balik. CP sama dengan itu. Okey, saya buat petak lah senang. Okey, di CP tadi tu. Lepas tu kita ada OP. Ni yang kita baru buat tadi berdasarkan maklumat yang OPB tu segaris tu kan. Okey, apa kaitan CP dengan OP? CP dengan OP. Tengok gambar dia. Okey, CP dengan OP. Jadi saya boleh buat satu persamaan. C ke P adalah CO tambah OP. Yang warna biru ni sudah buat tadi kan, CP ni yang saya baru buat tadi. CP adalah CO tambah OP. Jadi di situ, okey, jadi di sini saya tarik. Ni saya tarik ke bawah sini. CP. Okey, CP saya buat tadi CO campur dengan OP. Okey, itu yang sebelah kiri yang sebelah kiri sini ni. CP ni, sebelah kanan ni kita biar dulu. Ni kita biar dulu. Di sebelah kiri dia ni CP sama dengan benda ni. Okey, lepas tu kita buat masukkanlah CO. Okey, CO tengok balik tadi gambar dia. Kalau dia panas di loading ni, gambar dia CO adalah, tengok anak panah dia. Kalau tadi OC 9V, kalau CO negatif, mesti ada negatif 9V. Jadi saya tulis negatif 9V. Okay, tambah dengan OP. OP mana datang OP? OP daripada apa yang kita baru bina tadi. Ini pentingnya maklumat yang dalam soalan tadi kata tu, yang tadi tu dia kata sebaris kan. Jadi kita dapat 9 lambda V tambah dengan 8 lambda U. Okey, ingat kita sekarang ni mencari, kita dapat sudah CP tu sama dengan benda-benda ni. Tetapi kita nak cari perkaitan CP ni dengan OP. Apa perkaitan dia? Rupa-rupanya CP tu adalah CO tambah dengan OP. Jadi kita gunakan OP ni, masukkan dalam sini. CO ada dalam soalan. Jadi kita akan dapat CP yang baru. Ni CP dalam soalan tadi, CP sama dengan KCA. Ini dalam soalan dia kita dapat macam ni tadi. Jadi CP yang baru kita dapat bina balik CP kita yang berkait dengan OP adalah yang ini. Okey. Jadi sekarang kita tengok, kita asingkan, maknanya V dengan V, U dengan U. Okey, jadi saya asingkan. Saya akan tulis negatif 9 tambah, ini fakturkan lah, kita fakturkan V, keluarkan V ada yang sama kan. Jadi kita keluarkan V tu. Jadi dia tinggal macam ni lah. V letak kat luar, kat depan pun boleh letak tapi saya biasa letak di belakang sini lah. Fakturkan V. Okay, yang kedua U. U memang ada satu sebutan saja situ, 8 lambda U. Okay, balik pada kita punya sini tadi. Jadi CP tu, CP sebelah kiri sini kan, sebelah kiri sini kita gantikan dengan benda yang ni. Okey, letak balik dekat sini. Ataupun tak letak pun tak apa. Kamu sudah dapat CP tadi yang ni. Tiba-tiba kamu dapat lagi CP yang baru sini. CP yang ada kaitan dengan OP tadi. Jadi ini kita tak pakai, ini settle sudah. Maknanya kita dah masuk dalam sini, kita dapat CP yang baru lagi. Jadi di sini kita pakai dua-dua ni. Inilah kita bandingkan dia. Jadi dua-dua ni kita akan bandingkan dia. CP sama dengan ini, CP pun sama dengan ini.
Jadi kita bandingkan. Oh, jadi V dengan V kita bandingkan dia. Kita samakan dia. Jadi negatif 9K. Ni maksudnya kita ke arah membuat persamaan serentak sudah ni. Jadi kita akan tulis negatif 9K. Okay. Yang tu untuk V kan. Dia mesti sama dengan negatif 9 tambah dengan 9 lambda. V dengan V. Kalau U pula dengan kawan dia U. Jadi persamaan kedua kita akan dapat 12K sama dengan 8 lambda. Macam tu. Okay. Ni persamaan kedua. Warna kuning jadi hijau pula ni. Okay. Ingat soalan dia apa sebenarnya? Soalan dia nak cari nilai K. Tapi step dia memang beginilah. Step dia memang beginilah. Kita kena cari perkaitan antara vektor-vektor yang dia bagi. Kita kena bina juga sendiri persamaan vektor yang baru. Okay? Dan kita bandingkan dia. Kalau kamu tak faham, kamu tengok balik step dia lah. Okay? Jadi di sini kita, ini persamaan serentak lah. Jadi ini persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Macam tu. Okay? Jadi yang ni senang je. Ini kita boleh apa lagi? Ini kita boleh mansuhkan saja. Jadi ini mudah. Okay, jadi daripada from to kita nak tulis apa? Kita boleh permudahkan dia dengan sifir 4 lah. Jadi 12 bagi 4 dapat 3. Okay, sama dengan 8 bagi 4 dapat ini kita potong biasa je. 12 bagi sifir apa yang sama? Sifir 4 lah. Jadi 12 bagi 4 dapat 3K. 8 bagi 4 dapat 2. 8 bagi 4 dapat 2 lambda kan? Gitu. K dengan lambda kekal lah. Kita nak supaya lebih mudah, nampak lebih mudah. Jadi apa lagi kita boleh buat? Jadi kita boleh buat kat sini. Kita nak jadikan apa sebagai perkara rumus. Boleh pilih lah. Saya jadikan K sebagai perkara rumus lah. Jadi K sama dengan 2 lambda per 3. Macam tu. Jadi ini buatlah tanda dia persamaan ke 3. Jadi kita dah pakai persamaan kedua. Sekarang kita nak masukkan nombor 3 ni, K ni ke dalam sini. Jadi sekarang ni kita guna kaedah penggantian. Kaedah penggantian. Jadi 3 into apa? Into 1. 3 into 1. 3 into 1 dia akan jadi apa? Okay, dia akan jadi negatif 9K. K kan kita ganti dengan benda tu kan. Jadi negatif 9. Lepas tu K tu kita ganti dengan 2 alpha per 3. Ini yang kuning ni. Jadi negatif 9K. K tu sudah ganti dengan ni, dapat macam ni lah. Masukkanlah K tu di sini. Jadi sama dengan negatif 9 campur dengan 9 lambda. Lambda tak berubah, sama je. Sini sama je. Okay. Jadi apa lagi? Ni boleh mansuhkan. Jadi potong. Okay, potongkan sifir 3. 3 bagi 3 dapat 3. Jadi negatif 3 darab 2 jadi negatif 6 lambda sama dengan negatif 9 tambah dengan 9 lambda. Jadi sekarang kita dapat tahu lambda dululah. Jadi kita nak pindah ke mana? Saya pindahkan ini ke sana lah supaya jadi positif. Ini pun pindah ke sini supaya jadi positif. Jadi 9 sama dengan 9 campur 6 jadi 15 lambda lah. Itu saya buat terus lah. Kamu pun boleh kira terus saja yang itu. Jadi lambda, pindah balik jadi bahagi 9 per 15. Jadi di situ kita akan dapat lambda sama dengan sifir 3. 9 bahagi 3 dapat 3. 15 bagi 3 dapat 5. Maka lambda adalah 3 per 5. Kita dapat lambda dulu. Tak ada masalah. Dalam soalan dia tak suruh cari lambda pun. Tapi ada soalan vektor dia suruh cari dua-dua lambda dan K. Ataupun apa-apa huruf lah. Ini saya guna lambda ni. Mungkin dalam soalan lain dia guna PQ ke RS ke TU ke VW ke. Okay. Jadi kita dapat lambda. Soalan kita nak cari K bukan nak cari lambda. Soalan ini dia mahu tahu satu sahaja iaitu K. Jadi kita ingat balik K kita ni. Jadi ni saya buat persamaan ke berapa ni. Saya tengok tadi 3. Jadi sekarang saya label 4. Jadi sekarang ni ni. Jadi 4. 4 into 3
Masuk ke dalam 3 tu. Kan kita dapat lambda dia. Lambda dia 3/5 ni kan. Lambda 3/5. Jadi ganti kat sini. Jadi K sama dengan K sama dengan 2 kali lambda. Lambda tadi 3/5. Baru bahagi ataupun per dengan 3. Ni kalau kalkulator pun boleh. Ataupun 2 dah terus kira pun tak ada masalah. 2 dah 3, 6. Jadi 6/5 per lagi 3. Dalam kalkulator kamu dia akan bagi tahu 6/15. Okey, 6/15. Jadi boleh matikan dengan sifir 3 kali kan. 3 lah. Jadi 6 bagi 3 dapat 2, 15 bagi 3 dapat 5. Jadi jawapan besar. 5. Jadi 2/5 dia punya nilai K dia. Jadi menjawablah soalan kita dapat sudah K 2/5. Kalau saya salah kira ni kamu kira balik lah. Tapi step dia ni beginilah. Okey. Jadi kita ingat balik apa benda ni soalan yang ke B ni sebenarnya ni daripada awal yang ke B tu. Soalan B tu. Okey, daripada awal dia bagi CP sama dengan KCA. Okey, ni kita masukkan saja sebab CA sudah dapat. Kita layan je. Orang bilang kita layan saja ni. Tak payah fikir banyak. Layan je, masukkan. CA sudah ada, masukkan, kita dapat macam ni. At least kamu ada step dia. Jangan tak buat langsung lah. Mungkin ada markah sudah di sini. Okey, jadi kita layan saja. Okey, lepas tu kita apa lagi kita guna? Kita guna maklumat dia. Dia kata OPB adalah segaris. Maka kita bina persamaan kita sendiri. Persamaan dia kita buat OP sama dengan lambda kali OB. Ini bermaksud titik OP dan titik B adalah segaris dalam satu garis yang sama. Jadi kita layan, ini pun kita layan saja ni. Lambda kali OB. Kamu boleh guna huruf lain, tak ada masalah. Saya guna lambda. Jadi OB ni kita gantikan, ini pun kita layan saja. Masukkan saja sebab OB pun sudah dapat dari soalan yang tadi. Jadi kita pakai je. Jadi dapatlah macam ni. Bila masukkan darab masuk macam biasa, dapatlah OP macam ni. Lepas tu yang kena fikir sikit tu, antara CP dengan OP apa perkaitan dia? CP dengan OP. Tengok gambar saja. Okey, CP dengan OP. Oh, ni ada perkaitan ni. Kalau dia bentuk segitiga macam ni, dia boleh lalu ni maknanya dia, perjalanan dia dari C ke P. Okey, CP tadi tu kita boleh buat satu persamaan lain. CO tambah OP. OP sudah ada. Ni OP kita. CO pun sudah ada. CO dalam soalan dia bagi CO. Tapi letak negatif je lah sebab dia bagi OC. Jadi CO negatif 9V. Tapi maksud yang penting ini sudah ada. Ini pun sudah kita dapat di atas tadi. Kita layan saja ni. Jadi CP tu kita dapat tulis juga sebagai ini. CP pun dapat tulis sebagai ini juga ni. Maknanya persamaan lain bagi CP. Yang CP tadi kita dapat sudah. Ini daripada soalan maklumat. Soalan itu sendiri kita dapat layan tadi tu dapat macam ni. Tiba-tiba CP pun dapat macam ni. Dia berkait dengan OP tadi kan. Kita dapat macam ni. Jadi kita samakanlah dia. Maksudnya yang V dengan V, yang U dengan U. Jadi negatif 9K yang dekat V tu negatif 9K dengan yang negatif 9 tambah dengan 9 lambda. Ini kita samakan yang warna kuning ni. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua 12K sama dengan 8 lambda. Ini persamaan kedua. Ini persamaan serentak biasa, tak ada masalah. Ini pun saya rasa kamu sudah expert. Kita boleh guna kaedah penggantian sahaja. Okey, penggantian. Jadi kita gantikan sahaja, dapatlah nanti K tu. Okey, yang penting tahu step dia, ingat step dia ni. Okey. Jadi kalau soalan macam ni kita terpaksa cari mungkin kita cari lambda dulu baru kita dapat K yang soalan itu mau kan. Dalam soalan lain kalau kamu perasan soalan vektor ini, tak kisahlah kamu tengok soalan SPM trial negeri-negeri ke, akan ada soalan yang macam ni, yang soalan vektor yang hujung sekali macam ni lah soalan dia. OPB segaris, cari nilai P dan Q, cari nilai K dan L. Okey, tapi dalam soalan ni dia suruh cari nilai K saja. Dia tak suruh cari yang nilai yang pemalar yang satu lagi. Yang ini saya guna simbol lambda. Tapi dalam soalan negeri lain ada yang dia suruh cari dua-dua. K pun perlu, lambda ni pun perlu. Okey, step dia tak berubah, sama sahaja. Okey. Cuma
kena pandai tackle jugalah Tapi kalau kamu try banyak, try semua soalan trial negeri tu yang tentang vektor ini, kamu akan dapat ingat automatik lah step dia ni. Itu sajalah saya punya tips yang simple lah kan. Kalau kita try banyak, buat kita tahu, oh soalan ni sama je step ini ni. Begitu. Okay? Kalau kamu dah sampai tahap itu, insya-Allah kamu boleh jawab dalam SPM dengan baik dan tenang lah. Sebab MAT ni semuanya tentang step saja. Kamu ingat step, kamu boleh jawab. Kamu lupa step, kamu tak boleh jawab, tu saja. Okay? Soal nak faham betul-betul, susah lah. Sebab kadang-kadang kita jawab macam tadi, saya jawab tadi kan, saya kata CP sama dengan KCA. Adakah saya pun sebenarnya tak cuba memahami dulu. Kita layan sahaja apa maklumat yang ada dalam soalan yang kita pernah cari. Sebab CA kita sudah cari. Jadi kita ganti sahaja CA tu dengan apa yang kita sudah dapat tadi. MAT ni kebanyakannya kita layan sahaja apa maklumat yang kita sudah dapat. Kita layan je. Cuba dulu masukkan. Cuba gerak dulu. Cuba bergerak dulu. Kalau kamu berfikir jauh sangat, macam mana nak cari nilai K? Sampai berurat-urat kepala kamu, terkeluar urat kepala tu kan, maknanya macam mana nak cari. Jangan fikir macam tu. Kita step dia tu, kita baca ayat dia, mana yang sudah dapat kita masukkan sahaja. Sekurang-kurangnya dapat yang sini pun harap-harap dapat markah sudah 1 ke berapa ke kan. Okay. Lepas tu yang segaris tadi tu sudah saya cerita tadi, kamu ingat balik lah. Okay. Ingat balik yang ni. Yang segaris tadi tu kita boleh buat OP sama dengan lambda OB. Ingat balik yang tadi. Ada banyak pilihan juga, tapi saya pilih yang ini. Kamu ingat balik, tengok balik, kenapa saya pilih yang ini, saya tak pilih yang lain. Ada tadi saya cerita masa saya mula-mula nak selesaikan soalan B tu. Okay. Jadi itu saja untuk kali ini. Agak panjang lah, tapi kamu boleh play dengan laju dan replay kalau tak faham. Okay, kalau ada soalan lagi boleh tanya, tak ada masalah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat semua. Okay.